Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam kejayaan, salam satu Maxima. Bagaimana dengan hari anda hari ni? Okay, everything semua, everyone semua okay? Semua okay Okey, insyaAllah okey. Alhamdulillah. So hari ni kita punya program Max Empower. Okay, dengan topik The Power of Follow Up. Ini bukan main-main ni tajuk ni. Dia kena orang yang betul-betul boleh bawa je, yang boleh ceritakan tentang follow up ni. Sebab follow up ni sangat-sangat penting tuan-tuan puan. Follow up ini sangat-sangat penting dalam perniagaan kita. Sebab kita tak boleh buat satu-satu perniagaan ni tanpa follow up. Contoh, bila kita dah introduce kita punya business, lepas tu biar macam tu je mengharapkan dia call. Tak boleh. Okey, kita dah cerita apa-apa pun lah tentang produk ke, tentang pelan pemasaran ataupun tentang peluang perniagaan. Dah cerita, lepas tu tak contact dia balik. Tak boleh. Perniagaan ini mesti kena follow up. Bila dia dah join pun kena follow up juga. Follow up ni sangat-sangat penting. Jadi hari ni kita bawakan khas untuk anda semua, orang yang selalu follow up. Orang yang selalu buat follow up orang. Jadi kalau kita tengok sampai ke hari ni, orang ni sentiasa duk follow up orang sampai hari ni. Sebab itulah hari ni kalau kita tengok dia punya base consumer dia, customer dia stay. Maksudnya masih lagi sampai hari ni bersama-sama dengan beliau. Sebab apa? The power of follow up. Kita tak nak bila dah join, lepas tu buat tak tahu. Bila dah join, tak ada dah follow up. Tak boleh. Perniagaan ini tidak boleh buat macam tu. Even kalau kita dah, orang tu dah join kita just follow up. Macam mana rasa dia, okey tak? Dah tahu tak cara makan? Itu pun consider follow up. Okay, so hari ni kita bawakan insan yang sangat hebat. Kalau boleh kita nak minta pinkan kita punya PCM Kak Fiza kita. Dah lama tak jumpa beliau, selalu like dekat dalam Facebook je. Alamak, apa khabar? Assalamualaikum Kak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya kita punya program dengan Kak Fiza ni last month. Tapi disebabkan last month kita ada buat adjustment dengan kita punya management. Jadi kita bawakan Kak Fiza pada, dengan bukan Kak Fiza saja, dengan all the leaders pada bulan Ogos. Jadi bulan depan dengan management balik. Jadi kita buat rotate macam tu. Okay, so ilmu Kak Fiza nak bagi ni dah lama, dah terperam selama sebulan dah Kak. So hari ni insyaAllah Kak, kita akan sampaikan yang terbaik untuk ahli-ahli di Maxima ni. InsyaAllah dengan perkongsian Kak pada malam ini tentang the power of follow up, betul Kak? Betul. Okay, so kita tak nak buang masa lagi. Boleh tak kita bagi tepukan yang gemuruh untuk PCM Kak Fiza? Silakan. Thank you very much, Cik Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ni Alhamdulillah, hari ni Maxima memberi satu tugasan. Bukan tugasan lah, maknanya macam untuk sharing. Hari ni bukan nak mengajar tau. Hari ni kita Fiza nak sharing apa yang Fiza buat selama bersama Maxima more than 6 years lah. Okay, so ilmu ni bukan je ilmu ni adalah sebenarnya ilmu follow up ni adalah bukannya sebanyak untuk bisnes saja, sebenarnya untuk silaturahim pun ia juga. Itu ia juga. So pertama sekali untuk follow up ni kan, apa yang perlu pada semua ialah mindset. Mindset kena kuat. Mindset kena betul-betul jangan judge orang masa kita nak follow up tu. Okay, kenapa Fiza cakap macam tu? Sebab kadang-kadang ada separuh orang, dia nak follow up orang, tapi dia dah judge tau. Nanti kalau aku call dia nak angkat telefon tak? Nanti kalau aku cerita kat dia, dia nak tak katnya? Dia ada ke duit? Itu maknanya kita dah judge orang tu. So itu tak boleh, itu pangkah. Tak boleh kita tak boleh terus kita judge setiap orang yang kita nak call ataupun kita nak follow up tu dengan benda-benda yang sangat negatif. So pertama sekali kena very positif dan pastikan bila kita nak call tu kita cakap okey, mesti dia akan dengar dengan baik, mesti dia akan nak apa yang aku suggest. Macam tu.
Itu Fiza selalu buat macam tu. And then itu yang pertama, jangan filter, maknanya jangan judge orang sebelum you follow up orang tu. Kedua, kita kena ada knowledge. Betul. Knowledge tu sangat penting tahu kalau macam kita nak follow orang. Bila orang tu tanya, semua kita tak tahu. Haru juga tu, kan? Dia tanya, okay, kita nak cerita pasal produk ni. Kita cerita dengan dia, okay, macam ni. Tiba-tiba dia tanya more than yang kita tahu. Jadi kita jadi macam, alamak. So make sure kalau boleh memang ilmu untuk product knowledge dan marketing plan tu kalau boleh kita dalamilah, kita tahu. Sebab macam Kak Fiza sendiri pun masa mula-mula masuk dulu memang non-stop, kelas doktor memang non-stop. Tak kira lah apa, doktor apa pun akan dengar betul-betul apa do and don't, macam mana connection dengan ubat, produk kita, apa function setiap satu tu, untuk apa, umur macam mana, cara makan, dosage macam mana, kalau sakit macam mana, semua kena orang cakap apa, kalau boleh yang terbaik lah kita boleh dapatkan ilmu tu supaya bila kita menerangkan ke orang tu, orang rasa macam, penerangan dia sangat detail dan orang akan rasa sangat puas hatilah dengan apa yang kita terangkan. Dan kalau marketing plan pun sama. Marketing plan pun kadang-kadang orang tanya. Sebab sekarang kan Maxima dah lebih mudahkan untuk upgrading kan. Boleh tambah baki, lepas tu boleh campur-campur. Kalau dulu kan dia kena one shot. So sekarang lagi mudah sebenarnya kita follow up. Sangat mudah. Sebab benda tu dah memudahkan kita lagi. Jadi itu sebenarnya. Kalau you tengok structure you, structure you. You tengok dalam structure you, kalau macam you as you pandai buka maximizer, you tengok structure you tu. Kalau you tengok, kalau macam orang yang dah lama, macam more than 1 year ataupun 2 years, you takkan ada masa untuk tak follow up satu hari pun. Sebab structure tu, dia kembang macam tu kan. Kita kena bantu ramai orang. Kalau niat you betul, mindset you sangat betul, you rasa macam, hari-hari ada je kerja. Orang kadang-kadang orang cakap masa PKP ni duduk rumah tak ada kerja. Kak Fiza hari-hari kerja banyak. Sebab follow up orang. Sebab kita dah listkan setiap hari siapa yang kita nak follow up. Macam tu Fiza. So bila sebenarnya bila PKP ni kerja Fiza lagi banyak. Rasa-rasa macam lagi pack masa tu. Untuk itu penting. Pertama tadi mindset kena jaga, lepas tu knowledge kena ada. Ketiga, skill. Skill ni you mesti cara call orang kena sangat berhemah. Lepas tu kita kena pandai WhatsApp. WhatsApp pun janganlah kita baru berkenalan. Lepas tu bagi info yang panjang dia, Masya Allah. Orang ni nak rimah dengan kita. Jadi lepas tu dia block kita. Tak naklah macam tu. Mula-mula bina hubungan dulu kalau orang tu kita baru kenal. Kan kita macam baik-baik nak jadi kawan, janganlah terus cakap pasal bisnes. Kalau boleh kita bina hubungan dulu. Pertama kita kalau call cerita yang macam kalau boleh cerita yang benda-benda yang untuk merapatkan ukhuwah. Kedua kalau misalnya takut nak cakap, macam tak berani nak call, why don't WhatsApp pelan-pelanlah belajar. Ketiga voice message. Macam Fiza sendiri, kalau macam misalnya Fiza try call orang tu tak dapat, mungkin kita bersangka baik, bukan dia tak nak angkat, tapi mungkin dia tengah drive ataupun dia tengah dengan anak ataupun dia ada hal lain. So Fiza akan WhatsApp dulu. Kalau WhatsApp dia tak jawab, Fiza akan bagi voice message, cakap Assalamualaikum Kak, apa khabar hari ni? Fiza tadi call lah Kak, tak tahu akak tak akak tak angkat. Akak sihat ke? Tanya yang baik-baik. Fiza call ni nak borak dengan akak, boleh ke? Jadi bila kita dah cakap voice message, just leave it macam tu. Lepas tu nanti bila dia jawab Fiza, sorry akak tak angkat, akak tak sempat nak angkat. Tadi akak dah minta air. Zaz masa tu call terus. Okay, dia sebenarnya kalau call, WhatsApp dan voice note, dia sangat berbeza impact dia tahu. Sebab kita kalau call, kita boleh rasa orang tu tengah happy ke, tengah sedih ke, tengah moody ke. So kita kena react dengan baik sekali. Kita kena sensitif dengan reaction orang tu ketika itulah. Janganlah macam dia tengah macam moody ke apa ke, kita gelak-gelak. Kita kena tanya, kenapa muka mas? Macam misalnya kenapa suara sedih? Macam suara macam sedih, ada hal ke? Tak adalah, tadi anak je. Kita kena dengar dulu apa yang berlaku pada dia. Itu adalah cara
kita bina hubungan sebenarnya. Sebenarnya benda ni bukan semua, macam mana, ada orang dia rasa sesuatu yang macam remeh sangatlah, macam kau kena jaga hati orang, kau kena dengar orang punya cerita. Tapi percayalah cakap Fiza, di saat kita mendengar dengan baik dan ketika kita bercerita pula, dia akan mendengar dengan baik. Dia akan mendengar dengan baik, dia akan react dengan baik sekali kalau kita cakap apa-apa yang benda-benda yang memberi manfaat. Itu memang mengambil masa tetapi sangat berbaloi. Okay. Lepas tu kita ada keempat, kita ada bila kita dah buat sesuatu yang macam tadi kita kena call, kita kena follow up tu, buat secara konsisten. Itu yang Fiza buat hari-hari, sebab kalau tak konsisten dia jadi lemau. Dia jadi sangat lemau. Kadang-kadang sehari je saja je cuti, satu hari je cuti tak nak follow up orang kan. Rasa macam macam something wrong. Macam something wrong somewhere. So macam satu hari tu kadang-kadang walaupun tak macam ada jugalah akan tercall ke leader ke fighter ke saja je masih lagi nak ada follow up. Macam tu. Okay. Lepas tu kalau macam satu, kita bila dah konsisten buat follow up tu, bila kita dah kenal orang tu dan baik dengan orang tu, servis mesti yang terbaik. Kalau dia tanya apa-apa ataupun misalnya kadang-kadang dia nak berurusan dengan HQ, untuk orang yang baru jangan bagi dia direct dengan HQ. Kalau boleh kita bantu dulu sebab dia baru kan. Kalau in case macam dia tak dapat call ke apa ke, dia rasa macam dia rasa macam down, macam tak best. So apa-apa permasalahan untuk orang baru ataupun downline baru, kita kalau boleh kita yang in charge, maknanya kita yang dulu tolong dia settlekan apa masalah dia. Misalnya barang dia tak sampai ke apa ke, kita tolong dealkan dengan company. Jadi dia rasa macam mana sangat attached dengan kita dan dia rasa macam kita bertanggungjawab ke atas dia. Tetapi bila di saat dia dah lama-lama, nanti dia dah pandai, tak apa lepaskan. Mula-mula tu kita kena macam baby lah, macam baby. Mula-mula kan kita kena jaga elok-elok. Okay? Alright. Lepas tu, pentingnya kenapa kita perlu follow up, pertama sekali ialah untuk membina hubungan. Bila kita bina hubungan, dia akan wujudnya kepercayaan. Bila datang kepercayaan, dia akan kuatkan silaturahim dan ukhuwah. Serius macam Fiza punya customer, Fiza punya downline, Fiza punya fighter, kita orang like a family. Walaupun kita orang sebenarnya bukannya saudara mara pun, kawan-kawan saja, tetapi dia punya akrab tu macam family sebab follow up. Dan bila Fiza follow up tu, macam bila kita call tu, bila kita tak dapat reach dia, bila kita letak, dia akan call kita dengan Fiza call tadi, sorry lah. Macam kita nak that kind of thing tau. Macam kita call orang tak angkat and then dia call balik dan rasa macam sorry lah. Macam tu tau. Kita nak macam tu. Jangan kita call orang, alamak dia ni call. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang suka kita call dia. Itu yang best. Itu yang Fiza paling suka. Connect with people is macam bila kita menjaga jiwa, menjaga hati, itu sangat penting pada Fiza sebab itu yang buat kita connect each other dan bila kita buat apa-apa saja mudah, sangat mudah. Percayalah cakap Fiza. Okey, untuk yang kalau macam misalnya kadang-kadang kita bina hubungan melalui telefon, melalui WhatsApp, melalui kadang-kadang video call ke ataupun Zoom ke, ada juga kadang-kadang kita punya customer yang berada di Facebook. Macam Fiza banyak customer di Facebook ataupun downline di Facebook. So kadang-kadang kadang-kadang ramai-ramai tu mungkin yang dekat Facebook ni terlepas pandang. Okey, apa yang Fiza buat? Cara Fiza bina hubungan melalui Facebook adalah Fiza like dan komen dia. Like and comment. Dan itu sangat berjaya sebab di saat Fiza komen dan like, dia akan mesej je, Fiza, nasib baik Fiza komen akak. Akak baru teringat nak beli ni. Gitu. Best kan macam tu. Itu cara dia kalau kat Facebook. So janganlah kedekut like dengan komen tu. You kalau like orang kan, dia tak naik dah sekarang tahu, dia kena komen.
So bila you nak naikkan orang tu punya rating, you have to comment. You takat like je dia tak naik. So cara dia, kalau you nak bina hubungan di Facebook, bina hubungan relationship di Facebook, macam rata-rata Fiza punya customer baru banyak yang daripada Facebook. Cara dia, Fiza akan setiap pagi nak bina hubungan dan follow up tu adalah like dan komen apa saja di timeline dia. And then nanti dia apa-apa saja dia post, Fiza akan like, komen sampai dia attach. Sampai dia recognize kita ni suka sangat like dan komen dia. Dan di saat tu dia cakap, Fiza jual apa sebenarnya? Masa tu best. Masa tu sangat best. Dan rata-rata memang memang kadang-kadang Fiza terlupa, ada je kadang-kadang dia mungkin tak nampak Fiza punya timeline, Fiza pun tak sempat nak like and komen dia. And then bila kadang-kadang kita ada masa kita scroll tengok, alamak dah lama aku tak komen kakak ni lah. Apa hal lah dia makan, alamak lupa lah pula yang seorang ni. So kita like, komen, lepas tu dia messenger kita. Fiza, sorry lah lama tak connect, dia kata. Rupanya husband dia kena COVID. So dia kata, oh kak, kenapa kakak tak cakap Fiza? Itulah lupa. So Fiza suggest, kak, why don't you bagi makan kids tu lebih. So dia kata, okay Fiza, post kakak berapa yang patut untuk suami akak makan. Okay, untuk akak tak kena lagi. So akak nak protect, so akak makan sekian banyak. Untuk husband dah kena, akak kena makan, husband kena makan lebih. So berapa botol yang Fiza suggest? Saya suggest 10 botol. Okay, akak bayar 10 botol. So nampak tak? Mudah kan? So the connection, cara kita menampakkan pentingnya dia dan husband dia makan benda tu, bila kita suggest berapa banyak pun dia akan beli dengan okay, tak ada masalah. Itu yang best. Okay, itu untuk kalau macam kawan-kawan kat Facebook lah. Okay, alright, lepas tu kita ada kadang-kadang kita ada follow up ni, dia ada 3 kan. Pertama kepada kita punya customer. Customer ni kadang-kadang dia nak try dulu, dia tak nak ahli dulu. Yang kedua, ahli kita. Yang ketiga adalah macam fighter kita and leader kita. Okay, yang pertama yang customer. Customer ni kadang-kadang kita kena follow up sebab dia dah makan. Lepas tu kita nak cakap lah kan, macam Fiza untuk customer yang baru makan, Fiza akan follow up lepas seminggu. Lepas seminggu Fiza akan call, tanya khabar macam mana, rasa apa semua, Fiza akan cakap macam tu. Okay. Lepas tu kalau macam misal customer ni dia kata, Fiza, akak ni dah makan satu memang bagus sangat tapi kedudukan keuangan tak mengizinkan. Jadi yang ini kita tak boleh nak tolonglah kan, tapi alhamdulillah dia nak try juga. So dia kata nanti bila saat dia okay, dia akan reach dekat kita juga, kita balik. So okay lah, kita faham tu. Kadang-kadang ada orang dia tahu produk kita sangat bagus dan sangat impact very good, tetapi kondisi keuangan dia tak mengizinkan. Jadi itu yang bukan dia tak nak, semua dia hold dulu. Okay, untuk orang ini kita KIV dulu and then kita follow yang lain. Okay, macam yang kedua kita kepada downline kita. Downline kita kena follow up setiap dah habis setiap bulan tu untuk diorang yang makan produk wajib. Macam Fiza memang setiap minggu, macam tim Fiza pun memang Fiza suruh diorang follow up setiap minggu. Untuk lagi-lagi kalau orang yang memang baru nak makan, lepas tu dia ada sakit. So memang kita akan follow up setiap minggu. Tim Fiza semua buat macam tu. Dan bila diorang follow up, info follow up tu dia akan pass kat Fiza, kak nak cerita apa lepas tu kak. Okay, so Fiza akan cakap, okay sekarang dia dah selesa, kalau dia dah selesa, kita kena naikkan dos untuk orang yang, kita kena tahulah dia sakit apa, whatsoever lah. Fiza akan guide setiap leader Fiza macam mana cara pemakanan yang baik. Ini adalah saranan doktor, kita akan cakap macam tu. So setiap leader akan rasa sangat comfortable sebab dia tahu nak refer kepada siapa kalau customer dia tanya macam-macam kan. So kalau marketing plan pun Kak Fiza, orang ni tanya macam ni, nak jawab macam mana? Okey, cakap macam ni. Fiza akan ajar dia supaya dia bercakap dengan downline dia atau customer dia. Jaranglah Fiza akan direct, melainkan orang tu orangnya macam di separuh tu macam dia macam, kak orang ni macam sangat nampak garang kak. Lepas bila saya cakap kan, saya takut, dia kata. Okey, kalau macam tu memang Fiza take over untuk orang ni. Dan yang pentingnya bila Fiza nak take over, Fiza perlukan form HD orang yang Fiza nak kena deal lah, sebab Fiza tak kenal dia. Downline yang kenal.
So apa yang Fiza perlukan adalah form HD adalah Fiza nak tahu latar belakang dia ni siapa, family dia macam mana, dia sakit apa, semua nak kena tahu. So jadi bila Fiza bercerita dengan dia tu, senang connect. Senang connect dan kerja Fiza mudah untuk bercerita dosage and apa yang Fiza perlu sarankan kepada orang tu lah. Okay, itu untuk kalau Fiza follow up fighter-fighter ataupun leader Fiza. Okay, kalau fighter-fighter ni satu, kita nak tengok semua ada maximizer, wajib pandai maximizer, buka maximizer, tengok structure. Dekat structure tu kalau you tengok orang dekat dalam group you tu, Masya Allah, level tu banyak kan kita buka tu, pecahan-pecahan tu terlampau banyak tau. Kalau you all tengok structure tu betul-betul setiap hari, tak cukup masa nak follow up. Sangat tak cukup masa. Sangat tak cukup masa. Jadi cara dia adalah macam Fiza akan tengok structure tu, okey, atas dia diamond ke platinum sekarang kan. Okey, platinum ke apa ke status. So bila kita tengok structure tu, kita dah tahu tau. Untuk dia punya atas tu kita nak follow up untuk apa. Yang bawah kita nak follow up untuk apa. Jadi pentingnya pandai tengok structure dalam maximizer kita tu. Jadi siapa yang tak pernah buka maximizer, tolong belajar dengan upline buka maximizer. Macam mana nak buka maximizer dan macam mana nak tengok structure, macam mana you nak tajuk orang dan letak tempat yang cantik, yang maximum income, you kena tahu benda tu. Kalau betul-betul you nak business, you kena tahu itu. Kena tahu A sampai Z pasal structure. Kalau you tahu pasal structure tu, duit saja. Bila you nampak dah benda tu, you dah tahu nak letak mana orang yang you taja, you dah tahu dah pairing you berapa, you punya sponsoring, semua dah tahu dah di level berapa, level 2, level semua level you dah tahu berapa you dapat. So penting sangat you pandai tengok maximizer. So siapa yang tak pernah tengok maximizer, tak pandai buka pun lagi, cari upline, boleh belajar buka maximizer. Okay, alright. Itu untuk leader yang nak follow orang bawah-bawah, dan kita as a leader juga nak tengok ataupun follow up structure fighter-fighter kita di bawah. Okay. Lepas tu okay. So kan kita kan setiap macam leader Fiza bawah-bawah pun kita kan ajar benda yang sama, tetapi dia punya cara penerimaan tu agak berbeza dari seorang ke seorang. Ada yang cepat sangat, ada yang sangat lambat. Kita kena sangat sabar. Sangat bersabar. Sebab dari seorang ke seorang tu karakter dia tak sama, dan cara dia memahami orang yang dia memahami kita nak menerangkan apa yang kita nak terangkan tu pun agak challenging. So kita as a leader, kita kena bersabar. Jadi cara dia kita kenal, macam Fiza sendiri, Fiza suka belajar additional ilmu untuk macam mana nak kenal karakter orang, macam mana nak kenal orang ni kalau karakter dia macam ni, macam mana Fiza nak handle. Fiza suka macam tu. Jadi apa yang Fiza buat, cara Fiza follow up, sebelum Fiza follow up, Fiza akan macam tengok dulu dia punya structure. Sebelum dah tengok structure, and then bila kita call, kita akan tahu karakter orang tu macam mana. Fiza suka tengok karakter ni melalui macam cara dia bercakap tu. Fiza tahu pasal brain dia. Brain dia warna red brain, blue brain, yellow brain. What brain dia, nak tahu purple brain ke apa jenis brain dia tu, Fiza dah tahu. Dia ni brain ni, macam tu. So bila dia ada certain macam Fiza belajar, kalau macam kita brain yang merah ni, dia akan cerita hanya pasal apa risiko yang bila saya masuk maksima ni, apa risiko saya dapat. Dia cerita pasal risiko. Belum masuk lagi dah cerita pasal risiko. Ada orang yang macam tu tau. Rupanya bila Fiza belajar, orang macam ni dia perlukan kita bagi input yang macam kegagahan maksima. Kegagahan maksima maknanya kita kena bagi tahu dia maksima ni kukuh dia macam mana, award yang dia ada macam mana, dia punya produk
ada kajian makmal, ada kajian saintis, apa dia punya teknologi, semua kita. Bila orang yang macam ni, kita dah tahu dah dia memang negatif sangat. Bila kita bagi input-input yang macam ni, dia jadi suka. Sebab itu membuatkan dia rasa sangat comfortable. Jadi pentingnya benda-benda ni supaya bila kita tahu dia ni karakter dia macam mana, oh kita dah tahu dah dia ni aku kena bagi macam ni. Dia ni aku kena bagi macam ni. Jadi bila kita tahu macam tu, mudah sangat kerja kita. Mudah sangat kerja kita. Jadi that's why bila kita nak follow up orang tu, kita kena bersiapkan diri untuk tahu pasal produk dan tahu pasal company, tahu pasal marketing plan. Company pun kita tahu kenapa company kita perlu orang bersama company kita, kekukuhan company kita ni macam mana, semua kena tahu. Jadi kalau orang memperlekehkan company kita, kita ada jawapan. Kita ada jawapan. Okey? Itu sangat penting. Itu sangat penting. Okey? Kadang-kadang bila orang cakap company kau ni company, biasalah kan orang cakap company kau ni company orang Melayu, betul kau boleh bertahan ni kan. So, kita kena tunjukkan dekat dia, kau tahu tak company aku ni berapa tahun? Kau tahu tak company aku ni beli bangunan tu dah berapa juta cash kat tu? Jadi kita ada je jawapan yang boleh bidas balik orang-orang yang macam ni. Jadi bila dia dengar, jawapan dia semua macam aku soalan ada jawab, aku soalan ada jawab, aku soalan ada jawab. So jadi apa? Jadi mudah. Jadi pun jadi okeylah. Dia terus jadi ahli. Dan orang-orang yang macam ni, orang yang susah macam ni, bila di saat dia jadi ahli, dia akan jadi macam ni, dia dah tahu kebagusan dan kemantapan produk dan kebagusan syarikat. Dia akan jadi sangat orang cakap apa? Sangat agresif bila bercerita tentang benda yang dia dah tahu. Itu dia. Bila masa dia tak nak. Tapi bila di saat dia dah tahu dan dia dah love, dah tak payah susah. Itu pentingnya. Jadi kita follow orang tu, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, mudah sangat kita nak meyakinkan orang pun akan jadi macam okey. Kalau kita suruh upgrade pun, kenapa kena upgrade? Kalau saya makan 1 bulan 2 botol FX pun boleh juga jadi platinum kan. Dia boleh campur-campur kan. Ada yang dah tahu marketing plan. So kita kena fahamkan dia kenapa dia kena terus jadi platinum, sebab kita nak dia bisnes lepas tu. Jadi benda-benda macam tu sangat penting. Sangat penting. Okay? Alright, lepas tu as a leader, kita ada as a leader untuk kita follow up. Okay, untuk kita follow up, pertama kita kena jadi lover. Lover ni yang Fiza belajar daripada Sifu Sifu Zander Iskandar. Okay, Sifu Zander dia ajar you as a leader yang nak follow up, you kena jadi ada empat karakter leader yang you kena ada supaya you boleh ngam dengan semua orang. Macam tu. So Fiza pegang sampai sekarang apa yang Sifu Zander ajar. Dia cakap, okay, first you kena jadi leader yang lover. Leader yang lover bukan nak bercinta dengan orang tu. Jangan salah faham pula ya. Leader lover ni maksud dia kita sangat care. Menunjukkan kita sangat care. Ambil berat sangat-sangat dengan prihatin, ambil berat dengan tim kita. So apa saja permasalahan kita tolong, kita adjustkan, kita selesaikan. Jadi itu maknanya leader yang lover. Okay. Yang kedua, kita jadi leader yang magician. Leader yang magician ni macam ahli silap mata. Apa fungsi kita as a follower yang magician ni? Misalnya kita follow up downline kita, kenapalah downline kita ni macam tak nak beli barang ke apa, rupanya bila kita call, barang dia tak sampai rupanya. Kita cek rupanya tersalah alamat. Nampak tak? Bila kita tu, okey, kita bagi solution. Kita bagi dia idea, okey tak apa-apa. Tak ada masalah, benda ni kecil je punya hal, kita settle. Kita settle dengan HQ, kita tukar alamat dia, so HQ penghantaran berlaku, barang sampai and solution terjadi. Dan bila solution tu settle, dia jadi sangat happy dan kita akan, okey, kita suggest kat dia macam ni, kita suggest kat macam ni. Jadi dia jadi, itu adalah macam magician, macam benda yang macam, settle solution. Macam tu. Itu yang, bila you kreatif,
settle down masalah kita punya downline, masalah kita punya customer, masalah kita punya fighter, dia akan jadi sangat happy dan itu adalah untuk leader yang magician. Okay? Untuk leader yang king, okay? Untuk king ni dia akan lead dengan guide team. Macam mana you nak target, macam mana cara you nak tackle downline, cara kita lead dan kita guide team kita tu. Cara dia macam betul-betul macam rapat betul. Kita kalau jadi leader, kita kalau jadi bos, kita boleh arah. Tapi kalau kita jadi leader, kita kena pimpin. Dia berbeza. Berbeza sangat. Kalau kita bos, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Nak tahu ada atas meja dah. Ada deadline. Tetapi leader tak boleh macam tu. Leader kena memimpin dan membimbing. Bila dia memimpin dan membimbing, dia jadi best. Dia jadi macam family. So dia rasa kita sangat connect dengan dia. Dia rasa kita macam nak jaga dia, nak dia berjaya sebab niat Fiza dan misi Fiza adalah nak menjayakan tim, nak tim happy. Jadi itu adalah bila kita guidance dan kita pimpin, itu adalah leader yang bercirikan king. Dan yang keempat adalah leader yang bercirikan warrior. Okay, warrior ni bukan dia kena pergi berperang. Okay, dia ni sangat berani. Kalau apa-apa dia bercakap tu, dia lantang dia bercakap. Jadi tim dia mendengar dengan baik apa yang dia cakap. Lepas tu bila dia bercakap tentang company, dia cakap tentang produk dan dia cakap bersama ketimpilan, dia sangat confident dan dia bawa tim dia ni, ini adalah platformnya. Ini adalah platformnya. Jadi tim dia pegang benda tu. Itu semangat warrior. Dan satu lagi, leader yang warrior ni dia takkan macam apa saja yang ada masalah, dia takkan jadikan itu masalah. Dia jadikan itu adalah sebagai titik patut plan B. Plan B dia adalah apa? Mesti kalau masalah dia macam ni, apa plan B dia? Macam mana solution dia? Dia tak akan macam fikirkan masalah itu saja. Dia akan cuba solving. Itu sangat penting. Itu sangat penting untuk leader supaya jangan macam bila downline cakap, "Kak, macam ni." Kan. Kak pun penting lah. Teruk kan? Kita pula yang macam kan dia. Kan? So kita kena kuat, kita strong. Kita tak mungkin ada masalah macam kita kena bercerita yang benda tak elok semua bercerita dia ke atas. Maknanya kita cakap kat upline kita tanya kat company. Benda yang elok-elok je sampai ke bawah. Itu leader. Okay? Alright. So untuk follow up yang seterusnya, macam mana Fiza lakukan. Okay, tadi adalah macam mana you nak follow orang. Okay, untuk macam mana pula Fiza yang Fiza follow up setiap hari adalah apa yang Fiza buat adalah pertama sekali malam untuk esok, Fiza akan buat law of projection. Apa yang akan Fiza buat? Fiza dah membayangkan siapa yang Fiza nak. Mula Fiza akan catat dulu 10 nama yang Fiza nak follow up. Dan Fiza dah tengok structure. Dia dah tengok structure untuk orang ni apa yang Fiza nak follow up untuk apa? Untuk upgrading. Okay. Untuk orang ni Fiza nak follow up untuk makan. Kenapa dia stop makan? Okay. Untuk orang ni nak tahu kenapa dia makan macam dia makan sekejap tak. Jadi kita dah tengok structure tu untuk apa kita follow up orang tu. So bila kita sebelum kita call tu, kita dah senaraikan nama tu, Fiza akan buat law of projection untuk membayangkan yang diorang akan mendengar dengan baik apa yang Fiza katakan dan akan menerima dengan baik apa yang Fiza nak sampaikan. Itu saja. Dia rejection tu pasti ada, tetapi kita fikir yang baik-baik, mungkin dalam 10 tu mungkin 1 atau 2, yang 8 akan okey insya-Allah. Okey? Alright. Lepas tu yang keduanya niat. Fiza sentiasa tanamkan niat nak beri manfaat. Fiza tak pernah nak fikir aku nak follow up orang ni nanti aku dapat sekian banyak. Aku nak follow up orang ni nanti aku dapat sekian banyak. Tak pernah kira macam tu. Fiza akan fikir Fiza nak beri dia manfaat, Fiza nak dia manfaat daripada kewangan,
dari segi kewangan dan dari segi produk punya manfaat. Itu Fiza. Lepas tu Fiza akan, macam Fiza cakap tadi, Fiza akan WhatsApp dulu. Kadang-kadang ada orang kita call tak angkat, WhatsApp dulu. Kalau dapat call, alhamdulillah boleh cakap terus. Lepas tu kalau tak pun Fiza akan bagi voice message. Okay, voice message ni kena cakap yang macam mana? Suara yang paling lembut, yang paling berhemah. Itu. Setiap orang tu tak sama. Kalau macam macam Fiza sendiri, ada tak orang cakap, Kak Fiza ada tak skrip ataupun macam ayat-ayat ke nak cakap, sebab setiap orang tu tak sama. Ada makcik-makcik, ada pakcik, ada kakak, ada adik kan. So setiap tak sama. So kita kena tahulah dia tu macam mana. So kita tahu background dia macam mana. Baru kita tahu macam mana kita nak bercakap dengan orang tu. Dan kalau misalnya kalau macam orang-orang macam yang Fiza nak follow tu adalah orang yang dah berumur. Orang yang dah berumur, tolong Fiza akan pastikan Fiza akan cakap dengan sangat hormat dan sangat lembut dan care. Orang berumur kalau kita buat macam tu, Masya Allah, mudah sangat. Kalau kita cakap apa pun dia senang sangat. Acik, Fiza akan cakap, Acik, macam Fiza ni, Fiza bayangkan Fiza adalah dia punya anak ataupun dia punya, kalau macam makcik-makcik yang dah tua-tua, Fiza akan bayangkan Fiza ni cucu dia. Fiza akan cakap macam manja-manja yang macam care sangat buat makcik, macam tu kan. Jadi macam ni dia sangat macam dia rasa tersentuh dan kita sangat mudah relate dengan dia orang lah untuk macam connect makan, teruskan makan, dan Fiza follow up untuk pergi post barang ke apa ke, kalau ada barang baru ke ataupun kita tukar macam kita nak mixkan, kata Acik kena tambah kits ni, kena kits untuk apa Zah? Cakap kita cerita kebaikan KIX tu. Alhamdulillah dia beli kit, tambah, semua tambah. Itu yang kita nak. Okay. Lepas tu kalau macam kita punya yang kita nak follow up tu pula umurnya sama, kita kena jadikan macam kawan sangat baik. Jadikan kawan baik. Jadi mudah kita nak bercakap, nak bercerita. Jadi dia sangat comfortable. Fiza sangat mementingkan comfortable tu bila dengan tim. Bila kita cakap dia sangat comfortable. Kalau betul-betul time tu Fiza call tu mengganggu, Fiza akan tunggu. Fiza kata kalau dah free, WhatsApp cakap dah free baru Fiza call. Benda-benda macam ni Fiza sangat menjaga. Fiza suka sangat kalau boleh orang sangat comfortable dengan Fiza dan macam rapat gila dengan Fiza. Fiza suka macam tu. Okay? Alright. Lepas tu kalau macam kita punya yang orang yang kita nak follow up tu sangat muda. Okay, sangat muda. Ada tim Fiza yang macam muda-muda, 20, 22, 23, 24. Dia orang gila-gila kan. So kita pun cubalah macam tak adalah cakap protokol sangat. Kita cakap macam kakak-kakak, kita marah adik-adik. Untuk adik-adik yang macam ni kita boleh marah kalau dia orang macam buat sale main-main ke apa ke kan. So kita boleh marah-marah sebab apa? Dia dah baik dengan kita. Janganlah baru-baru kenal dah marah-marah, tak boleh. Jadi Fiza baik dulu dengan diorang. Jadi bila diorang macam mana kau ni kata nak income macam ni. Tapi kenapa promote? Tidak. KFC tu dah juta, dah kaya gila kot. Hari-hari kot masuk dekat dekat TV iklan. Bukan TV je, Facebook pun masuk tau. KFC ni iklan. Kita ni tak ada apa-apa sangat pun lagi. Tapi malas nak iklan. Kan? Jadi bila kita cakap macam tu baru ada iklan balik. Dan bulan lepas Fiza dapat dua tim muda yang naik top 5, Wan Amirul dan Nur Idayu Zakaria. Dua-dua tu adalah tim muda Fiza yang memang kita kena macam mula-mula sayang-sayang, dish, rasa sayang balik. Ada kena macam tu budak-budak muda ni. Jadi bila kita buat macam tu, jadi barulah dia rasa nak macam mana, baru dia kena ada macam budak-budak muda ni, dia kena ada benda-benda yang untuk push dia orang. So macam Fiza, tim Fiza yang muda-muda ni Fiza kena kerap call sebab dia orang budak-budak muda ni kan dia cepat lupa, cepat macam selesa. So kita kena call selalu untuk ingatkan macam ni apa yang berlaku, kadang-kadang apa yang nak cerita kita dengar je dulu, and then kita cerita apa yang kita nak ceritakan. Okay? Lepas tu yang seterusnya adalah hubungan kita, apa yang kita buat ni, bila kita follow up ni, apa yang bagusnya adalah kita membina silaturahim.
bila kita membina silaturahim, Allah sangat sayang orang yang membina silaturahim. Jadi untuk orang yang membina silaturahim ni, orang yang sangat menjaga silaturahim ni, Allah mudahkan rezeki dia. Fiza jangan pegang benda macam ni sebab memang betul pun sangat bila kita menjaga silaturahim ni, rezeki kita sangat mudah, sangat hubungan kita dengan Allah, buat apa yang Allah suka, Allah akan permudahkan semuanya. Dan kalau boleh hari-hari kita as a Muslim, kalau boleh jangan satu hari pun tertinggal sedekah. Kalau boleh satu hari mesti sedekah. Tak kisahlah sikit pun tak apa, janji sedekah. Okay? Sebab sedekah tu bukan memiskinkan, dia lagi menyuburkan. Okay? Lepas tu, kalau macam misalnya, kalau macam ada yang macam adalah tim-tim yang kadang-kadang ada juga downline yang lama-lama tu yang merajuk sebab yelah sekarang ni dengan keadaan pandemik kita tak dapat nak jumpa. Ini adalah masanya untuk kita call balik and cakap baik-baik and bina hubungan balik, minta maaf balik. So kita dah di hujung-hujung zaman ni, berbaik-baiklah. Mana yang memang ada masalah hubungan dengan sesiapa, follow up ini adalah untuk membina balik kita punya hubungan supaya nanti dekat sana nanti kita dah tak payah nak cari-cari. So Allah mudah semua. Dan baru ni ada tim downline Fiza yang memang dulu dia merajuk sebab ya ni tak dapat barang semua kan. So bila Fiza follow up baru ni dia sangat berbesar hati. Dia kata dah lama kau tak call aku sebab bukan Fiza tanda sebab hari tu masa last dia settle dengan Fiza tu sebab dia macam sangat garang. Kita takut sangat. Dia cakap ni sebab Fiza fikir kena minta maaf dengan semua orang kan, macam yelah sebab ni dah hujung-hujung, kita pun tak tahu bila. So kita kena berbuat baik sebanyak mungkin sekarang ni. So apa yang Fiza buat, Fiza beranikan diri untuk call dia dan ya Allah bila Fiza call dia, Fiza lamanya tak call. Masya Allah, rupanya dia tunggu kita call. Kita nak call dia sebenarnya kita takut. Lepas tu dia jadi macam jadi baik balik, connected balik tau. Dan dia dah order barang balik. Alhamdulillah bestnya. So actually follow up ni sangat penting pada siapa yang macam rasa follow up ni sangat macam remeh. Jangan cakap macam tu sebab ada downline Fiza yang cakap, "Kak, follow up ni penat lah Kak. Follow up ni saya tak pandai nak jaga hati orang." Kita bukan nak jaga hati orang, kita nak ukhuwah silaturahim tu. Bila dia lama-lama bila dia faham apa yang Fiza terapkan, lama-lama sekarang dia kata, "Kak, betul lah Kak cakap. Di saat bila saya dah pandai buat macam apa yang Kak buat dan saya terapkan apa yang Kak buat, baru saya tahu kenapa Kak wajibkan kita orang rapatkan silaturahim sesama tim. Sebab bila saya cakap sesuatu je, bila saya cakap ada barang baru ke, bila saya cakap macam ni je, dia orang terima dengan baik dan dia orang beli tanpa soal banyak Kak. So macam apa yang kita cakap tu dia memang jadilah. Jadi tim Fiza sangat happy dengan apa yang diorang Fiza ajar diorang untuk silaturahim. So kita orang sangat connect walaupun kita orang tim Fiza tak besar, tim Fiza kecil je, tapi insya-Allah akan besar. Kita orang sangat rapat macam family. So itu yang Fiza nak terapkan sampai bila-bila. So Fiza rasa itu saja kot perkongsian Fiza. Apa yang baik semua datang dari Fiza. Yang buruk semua datang apa yang buruk datang daripada Fiza. apa yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Fiza. Okey, Fiza sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia perkongsian daripada PCM Kak Fiza kita tentang follow up. Inilah sebenarnya kalau kita tengok Kak follow up ni dia betul-betul sebenarnya macam Kak cakap lah. It's about hati je Kak kan. Kita nak createkan bonding supaya kita lebih attach, ada engagement. Sebab orang membeli tu ataupun orang beli ambil tindakan tu ataupun beli produk tu disebabkan oleh kita. Betul lah Kak? Betul. Kan? Sebab dia rasa selesa dengan kita, dia rasa macam puas hati dengan kita, sebab tu dia beli dengan kita. Boleh dia beli dengan orang lain, tapi kenapa dia pilih kita? Sebab dia selesa dengan kita. Jadi sebab tu macam Kak Fiza kata, bukan saja bila kita call orang ni terus tanya nak order berapa.
Tak, dia jangan bermula yang macam tu. Kena tanyalah dengan cara-cara yang macam tanya khabar, betul tak Betul. Khabar, kita nak dapatkan keselesaan tu. Itu kalau yang dah kenal. Kalau yang orang yang belum kenal, lagilah pula. Takkan tiba-tiba terus cerita pasal bisnes. Betul. Bina dia punya kepercayaan tu dahulu. Okey. Jadi kita nak, kalau ada sesiapa nak tanya, boleh tanya dengan Kak Fiza kita. Sekejap saya tengok Kalau ada apa-apa boleh tanya. Okey Kak, dalam tempoh PKP ni Kak buat macam mana cara perniagaan yang Akak buat? Masa PKP ni memang Kak Fiza memang Kak Fiza cakap tadi setiap hari Kak Fiza akan senaraikan 10 orang nama. Kita kalau macam misalnya orang tu dia tak ada macam dia baru je masuk kan, dia baru je masuk. So dia tak ada rangkaian lagi. So apa dia perlu buat dekat telefon dia kan banyak nombor telefon. Okey, senaraikan 10 orang punya nama yang dia rasa sangat comfortable untuk bercakap dulu. Sebab baru kan, baru sangat. So mungkin dia baru pun belajar sikit-sikit pasal produk, baru sikit-sikit pasal marketing plan. So senaraikan 10 dulu nama orang-orang yang rapat betul. Yang kita cakap dia akan cakap, oh ya ke? Bagus betul macam tu. Itu untuk itu level keyakinan kita yang untuk yang pertama lah. Sebab kalau boleh janganlah cari orang yang memang kita terus cari ide-ide company lain. Pengsan. Kalau dia reject memang down gila. Down terus menggigil bawah katil. Tahu, dia jadi macam tu tak nak jumpa orang dah lepas tu. So make sure you pilih 10 orang tu orang yang betul-betul you rasa comfortable dengan dia. Baru you cerita, baru you confident tau. Itu yang Kak Fiza buat. 10 orang setiap hari 10 orang follow up. Tapi confirm lah bukan 10 orang tu yang angkat kan. Confirm mesti ada 6 ataupun 7 saja. Yang 3 mesti terlepas. So tak apalah. Esoknya kita carry forward lagi. Macam tu. Maksudnya seminggu ada 70 call Kak kan? Betul tak? Yes. 70 call. Dalam 70 call tu takkanlah tak ada 10 orang yang terlekat. Betul. Kan? Mesti Betul. Ini ada soalan. Dia tanya macam mana Fiza handle dengan downline yang tak jawab WhatsApp? Voice message pun tak respon dan call pun tak angkat. Downline saya hanya pengguna produk saja. Kak, macam mana Kak handle dengan orang yang macam, kalau macam saya pergi rumah terus tak? Orang macam ni dia ada dua lah. Tak tahulah kenapa. Mungkin first mungkin ada benda yang dekat kita yang kita tersalah cakap dekat dia pun tak mustahil juga kan. Dia nak lagi sedih kalau tersalah cakap. Ke apa ke mungkin ada benda yang dia. Kalau blue tick, dia blue tick tapi tak reply. Itu lagi sakit hati. Jadi macam ni je. First apa yang Kak Fiza buat adalah kadang-kadang ada juga yang macam kita tak faham tau, kenapa dia tak nak angkat telefon. Dalam satu tak nak angkat telefon, kita voice note pun dia tengok, dia dengar tapi tak menjawab pula. Alamak. Lepas tu kita WhatsApp ni blue tick tapi tak menjawab juga. Apa yang Kak Fiza akan buat, mungkin ada tersalah cakap ke apa, kita pun tak tahu apa salah kita. So cara dia adalah first you kena minta maaf. Assalamualaikum, saya tak tahulah apa salah saya kat awak, saya mohon tegur saya boleh tak? You kena macam mana rendahkan diri. Kita pun tak tahu salahnya kat siapa. Mungkin salahnya dekat dia yang terasa. Kita tak cakap apa pun. Tetapi tak salah pun kalau kita mengalah. Kak Fiza akan cakap, Assalamualaikum, nak minta maaf sangat. Tak tahulah Fiza ada salah apa cakap ya Kaknya. Sebab Fiza call tak angkat, WhatsApp tak jawab, voice note pun tak reply. Kalau misalnya betul Fiza ada minta maaf, Fiza ada buat salah, Fiza minta maaf. Minta maaf sangat-sangat. Kalau betul Fiza ada buat salah, just inform. Fiza akan betulkan. Serius, ada tim Fiza yang akan WhatsApp macam tegur lah, macam Fiza jangan macam ni lah Fiza. Kak, akak terasa Kak. Lah Fiza, Kak, ya Allah Fiza betul-betul Fiza tak sedar tu. Fiza minta maaf sangat. Kalau betul-betul akak terasa Fiza minta maaf Kak. Kalau misalnya Fiza buat lagi, tolong tegur Fiza. Fiza suka sangat orang tegur Fiza. Jadi Fiza boleh perbaiki diri. Jadi kalau orang yang macam ni, just minta maaf. Minta maaf, mungkin kita ada buat salah. Tengok selepas you bagi
ayat yang minta maaf tu tengok dia jawab ke tidak. Kalau dia masih lagi blue tick dah ni, so kita sedekah Fatihah lepas tu next. Tak payah pening sangat, okey? Ataupun kita boleh solat hajat dulu ke kan. Okey, ada apa-apa soalan kita nak tanya? Okey Kak, boleh cerita sikit tentang form HD Kak? Form HD, okey. Dia macam ni kalau macam Tentang form ada HD. soalan ke? Okey. Oh ni ada kuat merajuk. Ada Ada orang tanya nak tanya kat Fiza. kalau dapat downline yang kuat merajuk. Allahu Akbar. Yang ni kena bertabah sikit. Kau kena Fatihahkan banyak-banyak kat dia. Serius. Kalau tip untuk downline yang macam ni memang kita tak ter orang kata apa, tak ada memang ada. Cakap sikit salah sikit dia merajuk kan. So apa yang sebelum kita nak deal dengan dia, Fatihah 7 kali kat dia. Fatihah 7 kali dekat dia, bagi dia lembut, kita cakap pun senang. Macam tu. Sebab dengan Fatihah je orang yang suka merajuk-merajuk ni dia kalah. Itu cara dia. Okey? Biasanya kalau orang-orang yang merajuk ni maksudnya biasanya kita nak bercakap dengan orang ni, maksudnya kalau dalam environment ataupun dalam kumpulan yang ada orang macam ni, maksudnya kita kena jaga percakapan kita. Ya, Ataupun betul. mungkin di peringkat awal tu kita kena bagi tahu siap-siap. Okey, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke apa semua. Betul. Peringkat awal ataupun dekat hujung macam Kak Fiza cakap tadi, minta maaf kalau ada terkasar bahasa benda tu. Kita nak bagi notis pada orang. Sebab kita mana tahu bila kita tengah bercakap ni, tengah shock, tengah naik share, kadang-kadang kita tak perasan tau. Kan? Kadang-kadang kadang-kadang tercakap tu sebenarnya nak bagi motivasi tetapi orang ni pula terasa. Jadi kita kadang-kadang betul. Di luar kawalan kita sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang kita bagi contoh tu, kita tak fikir pun dia, tapi dia terasa. Sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya itu adalah dia punya situasi. Ya, Tapi dia terasa. Jadi bila di saat dia cakap, Kak Fiza, saya terasa sangat. Oi, cepat-cepat je minta maaf. Even though orang tu adalah budak kecil. Even tu budak tu adalah budak macam baru 19 ke 20 tahun kan, dia baru masuk kan. Kita cakap tu, situation dia adalah berlaku dalam family dia. Jadi dia cakap dia sangat terasa. So kita kena cakap, kita bagi contoh tu bukan sebab kita tahu family dia. Kita bagi contoh tu sebab random sebenarnya. Tapi kalau dia terasa, cepat-cepat minta maaf. Tak salah pun kalau kita minta maaf dengan orang. Lagi memudahkan semua hal sebenarnya. Tak rugi pun kita minta maaf kan. Kadang-kadang kita tahu kan. Ada terbuat orang terasa. Okey, ni pun sama ni. Hasan Humul dia cakap, sama Kak, apa tips nak pujuk? Oh, ini lagi dahsyat. Apa tips nak pujuk semula downline yang dah pecah hati Pecah hati, kita siap minta maaf pun dia tak endah juga. Okey, untuk yang macam ni memang kita kena bagi dia cool down dulu. Sebab kadang-kadang kita terlampau pujuk kan. Kita call, dia rasa macam annoying pula. Dia rasa macam rimas pula kan. So untuk orang macam ni, kita kena bagi dia masa bertenang dulu. Biar dia bertendang, dia bertenang kan. Okey, biar dia cool down sebab kemarahan tu dia akan ada masa dia akan jadi low lah. So take it easy dulu biar dia cool down sekejap, biar dalam seminggu dulu kita buatlah amalan sikit kan. Kita dengan Allah kan. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, tak tahulah macam mana nak buat ni, dah buntu dah dengan downline yang macam ni kan. Jadi cara dia memang Kak Fiza kalau downline yang macam ni, Kak Fiza akan lebih kepada spiritual. Akan doa, masa solat doakan dia kan. Bagilah debu hati, bersumpah Fatihah banyak-banyak kat dia. Hari-hari ingat dekat dia, Fatihahkan dia banyak-banyak supaya dia sentiasa ingat kita tau. Di saat kita Al-Fatihah banyak-banyak dekat dia, dia akan ingat kita. Dan di saat kita call dia, walaupun ada macam nampak macam dia merajuk lagi tu, tapi dia boleh mendengar apa yang kita cakap. Itu yang kita nak. Sebab yang ini Allah yang gerakkan. Dia Allah yang ubat hati dia. Sebab kalau kita cakap macam-macam pun dia tak boleh terima, cara dia yang itu je lah, minta pada Allah. Okey, ada Kak Siti Rahmah kata kalau macam kes macam Hasan Humul ni boleh gunakan third party, gunakan upline untuk pergi jadi orang tengah lah. Betul. Macam ada Siti ni dia cakap dia dah minta maaf.
Tapi kalau ada orang yang api-apikan macam mana? Oh, yang itu tak dapat nak menolong lah. Yang itu kena tanya dengan orang tu nak bisnes ke nak main api-api. Kalau nak main api-api, nak main merajuk-rajuk jangan bisnes. Kita nak bisnes, kena buat cara bisnes. Kita bisnes kena hati kena kental. Betul. Kalau di saat awal-awal ni dia asyik merajuk. Macam mana kau nak jadi leader yang kental? Asyik menangis dia bucu katil je sampai bila kau nak berjaya? Kan? Barang tak ada bucu katil. Bawah katil semua masuk. Kan? Jadi, kita kena macam mana? Kita kena fikir solution. Jangan fikir masalah, fikir solution. Itu penting. Okay. Doli tanya Kak Biza, kalau orang tu cakap tak minat produk tu dan kami tidak berani tukar suplemen. Kami consume produk lain, jangan pengaruh kami. Adakah perlu diabaikan? Mungkin orang tu dia ada orang yang memang dia dah makan produk tu kan. Dia memang setia gila lah. Dia tak nak tukar produk lain. Untuk yang orang ni kita KIV dulu lah. Kita KIV dulu. Jangan stres. Kadang-kadang dia menolak tu bukan menolak you dan produk you tau. Dia menolak macam ni dia memang dah ada. Dia tak tahu sebenarnya produk kita tu adalah yang lagi best daripada produk dia. Tapi mungkin cara penerangan tak betul-betul menepati piawaian yang boleh attract dia punya otak tu boleh change kan. Kemungkinan besar tak apa yang itu Doli kena belajar lagi supaya lama-lama dapat tackle juga. InsyaAllah. Okey. Zan kata bercinta bolehlah merajuk-merajuk. Okey. Tak. Okey, atas perkataan terbaik kata pepatah Cina, pengalaman seorang itu mencerdikkan orang lain. Okey. Kalau customer cakap dia ada minum suplemen lain juga tapi nak juga minum AFX, but boleh campur tak suplemen lain? Dia kena jarakkan. Paling sekejap 1 jam. Boleh je. Ada orang dia suka makan macam-macam suplemen tau. Dia suka sangat makan macam-macam suplemen. Daripada company ni semua dia nak try. Dia nak sihat, dia nak maintain kesihatan. Ada orang jenis macam tu. Saya ada seorang datin tu, dia makan macam-macam produk. Tapi dia jarakkan semua 1 jam. Sebab dia tak ada sakit, cuma dia nak lebih sihat. So dia makan AFX, dia makan BRX, dia makan CMX, dia makan TRX. 24 suplemen Kak, 24 jam habis untuk makan suplemen je Kak. Itulah pasal dia ada Ambela, Coswella macam-macam. Saya kata Datin dah makan satu ni, tak payahlah sibuk-sibuk nak makan yang lain. Dia kata, tak, saya rasa macam I perlu yang ni lah Fiza. I rasa I perlu yang ni. Dia rasa dia nak sihat. Okey, tak apa, tak ada masalah lah. Boleh Datin, tak ada masalah. Dia makan je selang 1 jam semua. Sebab dia kalau suplemen, selalunya suplemennya dia benda yang bagus. Apa-apa kalau AFX you makan bersama dengan suplemen lain, dia akan connect lah. Dia akan connect each other lah. Tapi kalau ubat, dia tak connect. Ubat you pastikan jarakkan 2 jam. Kalau suplemen 1 jam cukup. Okey. Baik. Okey, so kalau tidak ada apa persoalan lagi, okey Kak, ada lagi? Okey, tak ada. Okey Kak. So terima kasih Kak atas perkongsian Kak pada memang terbaik sangat. Dan saya rasa orang pun sebab ramai orang baru dan ramai juga yang first time buat bisnes ni. Dan diorang pun tak tahu cara macam mana nak buat bisnes ni kan. Selalunya macam ingat macam bila dah orang cakap tu dah join ni, dia orang ingat macam terus buat je. Tapi sebenarnya bisnes ni dia ada seni dia. Seni dia ada cara dia. Okey, untuk macam mana kita nak orang cakap tu nak bagi kawan kita atau prospek tu bersama-sama dengan kita. Dia ada cara dia. Okey, tapi yang paling penting macam Kak Fiza cakap lah. Okey, kita kena tahu, kena ada knowledge. Bila nak cerita dengan orang ni, kena ada knowledge. Tentang apa yang kita nak ceritakan tu. Kalau kita nak cerita benda yang kita tak ada knowledge, itu yang kadang-kadang bila orang tanya, kita tak boleh jawab. Jadi orang dah hilanglah confident orang nak join kita, nak makan produk tu. Dia tanya benda basic pun, kita tak boleh jawab. Contohlah dia tanya harga. Harga berapa? Tak boleh jawab. Ini untuk apa? Tak boleh jawab. Macam mana dia nak beli produk kita. Dan kita tak boleh salahkan dia sebab dia tanya, kalau dia tak dapat maklumat, jadi dia pun tak yakin.
Tapi kalau kita ada knowledge lah bila kita ada knowledge, orang tu tanya apa, kita boleh bagi apa yang dia, kita boleh bagi tahu apa yang dia nak tahu. Close Semua. zip. Close. Senang-senang je platinum non-stop. Ya, betul. Kenapa dia perlu join platinum? Kenapa hari ni kita kenapa bang, kenapa abang kena ambil platinum ni bang? Kalau kita boleh cerita dengan dia, kenapa dia perlu ambil platinum ni, dia tetap akan ambil platinum. Ada satu situation tau. Downline LAN, direct LAN. LAN kenal dia melalui FB. So kebetulan abang ni dia duduk dekat dengan Kak Fiza. Dekat dalam 20 minit sampailah dekat. Lepas tu dia kata LAN punya perangai pandai. LAN sangat pandai. Apa yang dia buat adalah mula-mula yang macam yang dia taja dekat-dekat dengan akak, dia akan direct dengan dia orang. Dia akan pergi hantar dulu apa-apa semua. Tapi dah 4 kali dia jumpa orang tu, dia akan directkan dengan Kak Fiza. Dia tahu Kak Fiza macam kerja apa. Dia tahu. Dan bila orang tu datang jumpa Kak Fiza akan bina hubungan dulu. Abang macam ni, kita baik-baik dengan dia. Baru mana bang? Akak macam ni, akak kecil macam ni semua cerita. Lepas tu, bila dah 2-3 kali dengan Fiza, Lan, kau tak pernah cakap pasal platinum ke? Oh, Lan tak berani lah kak sebab Lan tak kenal sangat abang ni. Sebab kenal kat Facebook je, dia cakap kan. Abang ni duduk mana Lan? Abang ni duduk dekat sini-sini. Lan cakap lah. Okey, tak apa. Akak try. So, bang, nak tak Fiza suggest ke abang platinum? Platinum tu macam ni Fiza? Kita ceritalah A sampai Z macam platinum ni. Lan pun terkejut. Kak, dia close platinum kak. Lan takut nak cakap platinum kat dia kak. Tapi akak cakap platinum, Kak Fiza cakap dengan, sebab Fiza dah 3 kali dia datang jumpa Fiza kan. So kita dah bina hubungan. Bila kita dah bina hubungan, kali keempat dia datang dia terus close platinum. Jadi Lan kenal kat Facebook. Fiza pun tak kenal dia. So bila kita bina hubungan, kita buat baik kan, kita cakap baik-baik, kita connect, kita lawak-lawak semua kan. Kita baik dengan wife dia kan. Jadi benda tu connect. Jadi bila kita cakap, Fiza, platinum je kak. Kalau kau nak platinum kak, rugi kau tak platinum kak. Sekarang bos buka untuk upgrade platinum. Tambah baki je kak. Lepas tu kau laki bini makan kak. Apa kau tak beli kak. Lepas ni kalau kau beli lagi aku suruh kau kerja. Orang kau dah berat income besar kak. Lepas tu dia kata, memang untung kak. Kalau kau jadi platinum aku tolong kau sampai kau jadi untung. Okey. Terus je. Dia mula kan dia kata dia tak ada duit. Dia kata tak ada duit sangatlah Fiza. Kalau apa nak transfer pun mungkin dalam 2-3 kali transaction. Maknanya hari ni sikit, esok sikit, 3 hari dia kata. Lepas tu bang, masalahnya bang, saya kena confirm dengan bos saya hari ni juga Fiza. Terus selepas 10 minit transfer 3,000 sekali shot. Tadi kata kena 3 kali. Dia kata ada credit limit. Bila kita menampakkan tu, boleh pula transfer 3,000 tu sekali. Selepas 10 minit. Cara kita nak close dia. Bang, kalau 3 hari saya tak boleh bagi bang. Bos saya kata buka hari ni je. Senang lah cakap macam tu. Kan? Terus, Lan cakap, kak tadi dia cakap kena 3 kali transfer. Macam tu. Tu pun agak pelik. Agak pun pelik juga ni. Ni daripada nama dia ni Lan. Tapi one shot 3,000 ni. Lan pun macam, dia pun macam terkejut gila. So dia kata, semenjak daripada kejadian tu, dia dah tahu tau. Kalau semua tim dia yang pergi ke Fiza, akan platinum. Jadi dia mula-mula je dia layan dulu. And then sungguh dia suruh pergi dekat Kak Fiza untuk jumpa, berbaik-baik, berkenalan, husband and wife. Dan Kak Fiza pun layan dia dengan baik kan. Dan memang mudah sangat. Ada satu downline LAN ni lagi. Dia tuan tapi sangat down to earth, sangat merendah diri orangnya. Sangat malu-malu. Fiza pun tak tahu sebenarnya kerjaya dia adalah seorang yang hebat. Jadi bila Fiza suruh dia upgrade ke tuan ni ada package upgrade lagi, ada nak tanya sesiapa ke macam ni kan. Setiap kali ada package apa-apa, dia boleh je keluarkan 6,000, 7,000 senang sangat. Jadi sebab connection kita dah mudah kan, kita baik dengan dia. Bila setiap kali ada offer apa-apa upgrade, dia macam senang je nak keluarkan 7,000, 6,000 tu. Tak ada masalah. Sekejap je. Jadi tu Fiza cakap connection kita dengan orang
bila dia dah percaya kat kita dan dia ada connection yang baik sangat dengan kita cakap, dia tahu kita sangat bertanggungjawab dengan dia. Dia nak barang kita dapatkan. Dia minta tolong kita postkan barang ke tim dia, ke downline dia, kita buat. Kan? Jadi dia tahu kepercayaan tu sampai. Dia tahu kita boleh dipercayai. Jadi di saat kita suruh dia upgrade, dia boleh upgrade serentak. Wife dia, bapa dia, anak dia. Serentak 3 orang. Just imagine. Tahu, itu pentingnya kepercayaan. Kepercayaan dan ukhuwah tu sangat penting. Sangat penting. Okey Kak, ni saya rasa ni last soalan lah Kak. Okey, dia daripada Suzana ni dia tanya, "Hi Sis Fiza, kalau kita nak bantu downline untuk jadi fighter, adakah strategi bagi certain target tu sangat-sangat membantu?" Maksud dia macam mana kita nak target tu? Ajar cara target ke? Adakah strategi bagi certain target, maksudnya kita bagi sesuatu target tu sangat-sangat membantu. Kita bagi target pada downline dia tu untuk nak jadi fighter tu. Betul. Itu sangat membantu, tetapi kita kena pimpin dia orang macam mana nak buat. Jangan kita bagi target, kita lepas. Tak boleh. Dia susah. Sebab dia orang mungkin dia tak terimagine apa yang kita nak. So macam Fiza bagi target untuk tim, Fiza akan pastikan Fiza, okey, apa yang tak faham. Macam mana akan nak bantu borang. Itu cara Fiza nak capaikan untuk diorang. Macam Amirul tu, Wan Amirul Arifin yang dapat top 5 tu, dia kata, "Kak, saya banyak buat multi level, saya tak pernah achieve benda macam ni, Kak." Dia kata, "Saya tak pernah achieve benda macam ni. Saya dengar cakap akak selama berapa tahun ni, bapa dia pun sangat terkejut sebab dia seorang yang memang sangat confidence level dia sangat rendah, dia macam rasa dia tak, yelah sebab dia pelajaran tak berapa tinggi, jadi dia rasa macam dia sangat sentiasa merendah diri." So Kak Fiza selalu bagi dia up kan. Fiza kata, "Jangan macam ni. Kau tahu tak, ramai orang yang hebat-hebat di luar sana. Kadang-kadang pun tak ada SPM, tak ada PMR, tak ada apa pun kan. Tetapi bila dia rajin, dia boleh jadi somebody. So kau jangan sentiasa rendah diri." So bila dia pandai cari sale, dia pandai cari order, bila dia nak upgrade orang tu kan, "Kak, macam mana nak cerita upgrade ni, Kak?" Bila Kak Fiza sampaikan kat dia, "Kak, tak lepas macam mana, Kak?" Okey, Kak Fiza minta form HD. Okey, orang ni apa latar belakang dia? Sakit apa? Dia ada family macam mana? Anak berapa orang? Duduk kat mana? Dia kerjaya apa? Nak tahu semua kan? Bila tahu semua latar belakang orang ni, so Kak Fiza yang akan tolong call, "Okey, saya apply dengan Amirul. Betul ke Encik macam ni? Encik sakit macam ni, Encik." Okey, kita akan boleh tahu berapa lama, makan ubat banyak ke? Nak tahu macam kita akan tanya wife dia, tanya history sakit dia, kita tanya semua belakang kita tanya. Jadi bila kita tanya semua tu, dia rasa dah relationship tu dah terhubung kan. "Tak ada Fiza macam ni. Encik," bila Fiza panggil tuan, "Boleh Fiza rimaslah, panggil abang je lah, tak payahlah panggil tuan-tuan." Jadi kat situ kita dah nampak dah. Dia nak dah boleh. Okey, alhamdulillah dah. Maknanya dah boleh connect. So kita cakap lagi. Okey, Fiza, Amirul ada cakap tadi pasal platinum. Macam mana tu? Kita explain lagi detail, cakap minta maaf, Amirul dia kalau produk dia pandai, kalau macam plan ni dia agak lemah sikit. Jadi that's why saya backup. Jadi bila Kak Fiza terangkan tu, jadi dia, "Okey Fiza, berapa yang perlu saya?" "Okey, tuan nak apa?" Okey Fiza setkan berapa. Jadi kita setkan, "Okey tuan, saya setkan macam ni, tuan agree tak?" Okey, dia kata agree. Okey, so kita cakap harga berapa. So settle, close. Kita post semualah. Jadi Amirul ni dia jadi macam eager tu cari orang dan dan Amirul ni dia jenis, walaupun dia sangat macam mana, dia sangat rendah diri, tetapi dia follow up orang tip top follow orang. Setiap minggu dia akan follow up setiap downline dia. Dan downline dia sangat rapat dengan dia. Sangat rapat walaupun dia macam tu. Jadi di saat Allah bagi jadi top 5 tu, bapak dia sangat macam, dia kata, "Bapak saya tak pernah appreciate saya macam ni, Kak. Bapak saya macam bangga gila dengan saya." Itu satu pencapaian pada akak lah. Sebab dia tak pernah ada orang bangga dengan apa-apa pencapaian dia. Dan dalam seumur hidup saya tak pernah ada pencapaian apa-apa, Kak. Pada saya ini yang terhebat saya pernah dapat. Jadi dia kata bapak dia cakap tahniah. Kita rasa terharu sangat tau. Selama ni kan, dia kata, "Kak, saya tak menyesal saya ikut cakap akak. Apa-apa saya dengar cakap akak, saya ikut je, Kak. Lepas ni saya janji, Kak, saya dengar je cakap kakak."
dengar tak, kita rasa macam oh macam terharunya kan. Kalau dapat top 3 tu, dapat nombor 1 top 3 tu, itu lagi gila tu. Itu memang tak tahu nak cakap lah, top 5 pun dah bapak dia. Memang Bapak dia dia tak akan gilanya, memang dia akan gila-gilanya buat tu. memang gila-gila. Sekarang ni pun dia non-stop kan. Non-stop. Jadi bapak dia rasa macam happy sangat. Bapak dia macam appreciate dia tau. Dia kata selama ni bapak saya tak pernah appreciate saya macam ni kak. Ini first time saya di-appreciate macam ni. Saya sampai menangis call Kak Fiza. Macam ya Allah, macam rasa sempaknya rasa kan. Ini adalah pencapaian yang pada akak lah. Mungkin pada kita kecil, pada dia sangat besar tau. Macam rasa macam happy sangat untuk dia. Alright, so terima kasih Kak atas perkongsian Kak pada malam ni, memang sangat-sangat membantu ramai orang yang hari ni saya percaya ramai orang berpuas hati dengan perkongsian yang Kak bagi. Sebab ini ilmu ni tak jumpa kat tempat lain Kak. Ni kalau nak pergi universiti pun tak jumpa ilmu ni. Ni ilmu ni dia berdasarkan pengalaman. Ini yang mahal ni. Nak dapatkan ilmu ni kadang-kadang ambil masa lama tau untuk nak dapatkan ilmu ni, sebab kita buat ilmu yang kita apa yang kita cakap ni adalah benda yang kita buat. Jadi benda yang kita dah berjaya buat, jadi hari ni kita cakap. Dan kita takkan ajar benda yang tak berjaya. Nak cakap dengan prospek cara macam ni, ending dia apa? Tak closing. Kita tak buat. Jadi kita cakap dengan apa yang biasanya prospek kita boleh closing prospek. Inilah cara dia, method dia kita gunakan untuk macam mana cara nak closing, untuk nak closing prospek kita, nak buat follow up kita punya downline kita. Okay, so terima kasih Kak. Sama. Saya doakan Akak dan keluarga akan terus kekal sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat, panjang umur, juga dijauhkan daripada COVID-19 ni Kak. Amin. Thank you Maxima sudi jemput akak. Okay, sir. Terima Terima kasih. kasih. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menonton, yang berada di dalam program Max Empower.